Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran yang sangat mudah, menggunakan kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim. Seperti biasa tuan-tuan puan-puan, slot kita terbagi kepada dua slot. Yang pertama slot Tadabbur Al-Quran, dan yang keduanya adalah slot Qamus Al-Quran, iaitu mencari kata dasar Al-Quranul Karim. Kita berada pada pusingan yang ketiga dalam Qamus Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Maka sama-sama kita berusaha untuk menghabiskan bacaan suratul Kahfi, dan juga sama-sama untuk kita berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita dalam pengajian Tadabbur Al-Quran pada slot yang pertama mengenai dengan Al-Bunyah fi Ta'bir Al-Qurani, iaitu binaan struktur ayat Al-Quranul Karim, susunan kesinambungan antara ayat, beberapa kalimah dalam Quran, dan juga kita masih lagi berada di bawah satu bab, iaitu jumlah ismiyah dan juga fi'aliyah. Ada yang jumlah, satu keratan ayat diletakkan fi'il, verb, ada yang diletakkan isim, sudah pasti memberi makna yang berbeza. Alhamdulillah, sekarang ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala bila meletakkan satu makna menyesatkan, dinisbahkan kepada Allah, Allah akan letakkan perkara tersebut fi'il. Bila Allah Ta'ala meletakkan petunjuk, Allah Ta'ala memberi petunjuk, Allah Ta'ala meletakkan isim. Tuan-tuan lihat dalam surah Ibrahim, juzuk yang ke-13, ayat yang ke-27. Dalam juzuk yang ke-13, 9 lay juzuk 13. Tuan-tuan akan lihat ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Nampak? Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Yudhillullah, adalla yudhillu. Apa maksud adalla yudhillu? Adalah menyesatkan. Kalau dhalla yadhillu, makna sesat. Tuan-tuan tengok dalam Quran, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla tak ada maf'ulun bih. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sebab dia fi'il thulathi, 3 huruf, tak ada maf'ulun bih. Dhalla an, sesat daripada. Tapi bila adalla yudhillu, binaan 4 huruf, membina 4 huruf daripada akrama yukrimu, adalla yudhillu. Okey, bila adalla yudhillu idlalan ikraman, akrama yukrimu ikraman, af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi dia akan makna akan dari penambahan makna sebab penambahan huruf, iaitu maknanya bukan sesat tapi menyesatkan. Adalla yudhillu wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai dengan adalla yudhillu, okey, dalam ayat Quran bila letak adalla yudhillu, lepas ada maf'ulun bih, sebab dia fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim seperti dhalla yadhillu. Dhalla kita baca tadi, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an, tak ada maf'ulun bih, huruf jar lepas dia.
Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilih. Nampak? Man yadhillu. Dhalla yadhillu. Tapi bila letak yudhillu, dia ada maf'ulun bih. Contoh pada ayat surah Ibrahim yang saya baca tadi, juzuk ke-13 9 lai, iaitu ayat yang ke berapa? 27 Ayat yang ke-27, iaitu wa yudhillullahu adh-dhalimin. Nampak? Wa yudhillullahu, hu Allahu jadi fa'il, adh-dhalimin ada maf'ulun bih. Adalla yudhillu, lepas dia ada maf'ulun bih. Sebab mana? Menyesatkan. Menyesatkan siapa yang kena sesat? Orang-orang yang zalim. Maf'ulun bih. Tapi kalau inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam suratul A'raf juzuk yang ke-8, page yang pertama tuan-tuan lihat ada. Dalam suratul Qalam juzuk yang ke-29, page yang pertama suratul Qalam juga ada ayat yang dhalla yadhillu. Okey, tak tahu lah ayat ke berapa, cuma tuan-tuan buka, saya bagi tahu juzuk yang ke-8, page yang pertama, juzuk yang ke-29, juzuk yang ke-29 suratul Qalam. Suratul Qalam adalah page yang pertama suratul Qalam. Kalau bermula daripada juzuk 29 adalah satu lai plus satu page. Tuan-tuan lihat di situ ada dhalla yadhillu. Tak ada maf'ulun bih. Tuan-tuan cari maf'ulun bih ayat lepas tak ada. Tapi adalla yudhillu lepas ada maf'ulun bih. Okey, perbincangan kita adalla yudhillu lepas dia kalau disandarkan sesat, dari siapa yang bagi sesat? Allah Ta'ala bagi sesat. Wa yudhillullahu zalimin. Allah Ta'ala telah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dinisbahkan perkara yang memberi kesesatan, menyesatkan itu dinisbahkan kepada Allah. Allah yang memberi kesesatan. Bila Allah yang memberi kesesatan, Allah Ta'ala tidak meletakkan isim, diletakkan fi'il, verb. Adalla yudhillu. Sebab apa tak diletakkan dhalla yudhillu? Sebab apa tak diletakkan mudhillu? Wa mudhillullahu zalimin, ismul fa'il. Wa mudhillullahi zalimin. Allah Ta'ala tak letakkan ismul fa'il. Nanti kita akan sebutkan kerana apa. Tapi bila sebut petunjuk, hadal ya, alif maqsurah, hada yahdi, memberi petunjuk. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Juzuk yang ke berapa tu? Juzuk yang ke-17 suratul haji. Berapa lai? 8 lai plus 1 page. 8 lai plus 1 page. Juzuk yang ke-17 8 lai plus 1 page. Tuan-tuan lihat pada ayat yang ke-54 suratul haji. Okey. Apa ayat dia? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Tuan-tuan buka Quran, tengok suratul Hajj 8 lai plus 1 page, ayat bawah tu. Wa innallaha lahadil ladzi, lahad bukan liang lahad. Lam tu adalah kita panggil lam apa, yang ada lam lil ibtida, yang bersama dengan khabar innallaha, Allah jadi isim inna, lahadi, lam itu dipanggil lamul ibtida kerana dia bersama dengan khabar inna. Lam yang berbaris atas bersama dengan khabar inna ataupun anna, itulah dipanggil sebagai lam lil ibtida. Okey, makna memberi makna taukid lah. Memberi apa? Makna taukid. Okey, tuan-tuan lihat lahadil ladzina amanu. Sebab apa? Hadi tu adalah daripada hada yahdi hidayatan fahuwa hadin. Hadin ataupun hadi. Okey, lahadil ladzina amanu, sesungguhnya Allah Ta'ala hadi, Allah Ta'ala itu pemberi petunjuk. Bila diletakkan pemberi petunjuk, Allah Ta'ala letakkan ismul fa'il, letak isim. Walikulli qaumin had,
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد. Had adalah daripada hada yahdi. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Okey. Tuan-tuan lihat surah Ar-Ra'd ayat yang ke-7, juzuk yang ke-13 4 line plus 4 line 4 line apa plus 1 page. Okey. Tuan-tuan lihat muka surat 250 ayat yang ke-7 apa dia? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi hidayat. Innama anta munzir, bukan pemberi hidayat, pemberi peringatan. Walikulli qaumin had, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Jadi had itu orang yang memberi petunjuk. Bila hadin memberi petunjuk diletakkan isim, tidak diletakkan walikulli qaumin muhdi, walikulli qaumin yahdi. Quran tak letak, tapi Quran letak walikulli qaumin had. Quran tak letak apa? Walikulli qaumin yahdi. Okey, dia tak letakkan verb, letakkan isim. Tuan-tuan lihat dalam suratul A'raf ayat ke-201, cerita tentang orang bertakwa ni. Suratul A'raf, page yang terakhir suratul A'raf, page yang terakhir suratul A'raf sebelum masuk suratul Anfal, juzuk yang ke berapa? 9 juzuk ke-9 ayat ke-201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Diletakkan mubsirun. Sebab apa tak letakkan fa idza hum yubsirun? Tak letakkan yubsirun tapi mubsirun. Letakkan isim, tak letakkan verb, fa'il. Tuan-tuan lihat innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaitan, apabila menyentuh mereka, idza massahum, menimpa mereka oleh apa? Ta'ifum minasyaitan, gangguan, bisikan daripada syaitan. Tazakkaru, mereka teringat, fa idza hum mubsirun, bila mereka teringat akan dosa atau teringat akan dosa, kesalahan yang mereka nak lakukan, fa idza hum mubsirun, maka mereka itulah orang-orang yang dapat mubsirun, orang-orang yang melihat, orang yang ada basirah. Okey, basar ini, basar, mubsirun, basar adalah sifat yang lazim, sifat yang tetap, yang kukuh pada orang-orang al-muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Kan dalam ayat 201 ni, ayat 201 sebut apa? Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat orang yang bertakwa ni mubsirun, sifat tu lazim. Basar ni lazim, peka. Dia tak sekejap peka, sekejap tak peka, tak, dia sentiasa peka. Sifat yang lazim bagi orang yang bertakwa. Kalau dikatakan fa idzahum yubsirun, maknanya apa? Maknanya itu bukan sifat orang bertakwa. Makna yang melihat, yang peka ni bukan sifat orang bertakwa kalau digunakan verb fi'il yubsirun. Makna nak bagi tahu itu usaha ataupun al-hudus, berlaku. Benda yang berlaku, dan dia tak menunjukkan sebagai sifat yang lazim, sifat yang mesti, sifat yang kukuh dalam diri orang-orang bertakwa. Okey. Tuan-tuan lihat dalam suratul A'raf akhir sekali, page yang terakhir. Suratul A'raf juzuk apa dia? 9 muka surat 176 17 berapa? 176. Tazakkaru fa idzahum mubsirun, iaitu mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.
Jadi mereka lihat kesalahan. Jadi orang-orang beriman sentiasa melihat, orang bertakwa melihat kesalahan dia. Kemudian kita bincang awal-awal tadi, bagaimana Allah Ta'ala sebutkan al-idlal. Idlal ni apa? Menyesatkan. Dan disandarkan kepada Allah dengan jumlah fi'liyah, verb. Semua yang menyesatkan, benda-benda yang tak baik, menyesatkan semua digunakan verb sahaja, fi'il sahaja. Sebab apa? Lidalalah ala anna hadzal amr tari yaf'aluhu ma'a man yastahiquhu. Benda yang kita panggil diletakkan menyesatkan ni jumlah fi'liyah, kerana perkara menyesatkan ini adalah perkara yang mendatang, bukan perkara yang tetap kukuh, perkara yang ada dalam diri seseorang, tak. Tapi perkara ni perkara yang mendatang, dan Allah Ta'ala akan berikan kepada siapa yang berhak kepada dia sifat sesat tadi. Okey, sebab nak nisbahkan sesat kepada Allah Ta'ala, beri sesat, jadi tak apa baik, tak elok dari segi adabnya. Walaupun hakikatnya begitu, Allah Ta'ala yang memberikan sesat. Kerana apa Allah Ta'ala memberikan sesat kepada seseorang? Kerana seseorang itu pilih, itulah kesesatan, itulah jalan yang terbaik bagi dia. Dia yang pilih, sebab itu Allah Ta'ala menyesatkan dia. Okey. Dan Allah Ta'ala tidak, walam yusnid hadzal amr ila nafsihi bisurah al-ismiyah. Allah Ta'ala tak sandarkan perkara ni, menyesatkan ini, dengan jumlah ismiyah dan menggunakan noun, isim, kerana lidalalah, kerana menunjukkan menyesatkan ini bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala kerja dia menyesatkan orang, menyesatkan, tidak. Sesat tu pilihan manusia. Allah Ta'ala bagi mereka sesat sebab mereka yang nak pilih jalan tu. Kita kena faham. Okey. Tuan-tuan lihat dalam surah Ghafir juzuk yang ke-24, 5 lai, juzuk 24. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. 5 lai tepat, ayat atas sekali tu. Walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Kadzalika yudhillullahu man, yudhillu, adalla yudhillu, disifatkan, disandarkan idlal tadi kepada Allah. Nampak tak? Sebab tu dia takkan verb fi'il. Allah Ta'ala tak sebut kadzalika mudillullahi, kadzalika mudillullahi man huwa, tak. Allah Ta'ala sebut mudillu, tapi Allah Ta'ala sebut yudillu. Nampak? Yudillullahu man. Allah Ta'ala menyesatkan orang yang mana dia itu melampau. Orang yang apa? Dia melampau, musrif. Murtab, orang yang ragu-ragu. Irtaba yartabu, irtiab, ragu-ragu. Dalam surah Ghafir, tuan-tuan lihat dalam juzuk yang ke-24, ayat yang ke-34, ayat yang ke-34, juzuk yang ke-24, 5 lai. Okey. Tuan-tuan lihat lagi dalam surah Ghafir juga, ayat yang ke-74, kadzalika yudhillullahul kafirin. Ini kalau tak salah saya 7 lai juzuk 24, 7 lai juzuk 24. Tuan-tuan carilah muka surat tu. Ayat yang ke-74, ada ayat yang menyebut di akhir hujung ayat itu kadzalika yudhillullah, seperti itulah yudhillullah, Allah Ta'ala menyesatkan siapa? Al-kafirin. Al-kafirin jadi maf'ulun bih. Tadi kadzalika yudhillullahu man tu ismul mausul, dan dia di-i'rab sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub baris atas, tapi man ni adalah ismul mausul, isim minal asma'il mabni, daripada apa? Daripada isim yang mabni yang tak boleh diubah baris dia. Man sampai bila-bila, sampai hari kiamat pun man. Tak akan jadi manu, mana, mani, tak akan jadi. Okey. Jadi bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ghafir, suratul Ghafir, surah Ghafir,
ayat ke-74, kadzalika yudhillullahul kafirin. Yudhillu adalah verb fi'il, al-kafirin adalah maf'ulun bih. Tak diletakkan kadzalika mudhillullahil kafirin. Nampak Kemudian dalam suratul Baqarah ayat ke-26 juzuk yang pertama wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Nampak? Wa ma yudhillu bihi Allah Taala. Mana fa'il dia? Fa'il dalam tu Allah Taala. Tiadalah menyesatkannya oleh Allah Taala melainkan orang-orang yang fasik saja Allah Taala sesatkan. Nampak? Dalam juzuk pertama dua lah Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا betul. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah. Betul ke salah saya baca? Tengok balik. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Betul yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Nampak yudhillu lepas dia kathiran maf'ul bih wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Diletakkan verb tu yudhillu. Jadi yudhillu ada dua perkataan di situ yudhillu. Dua-dua kembali kepada Allah. Yudhillu bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dua-dua fa'il dia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu untuk Allah Ta'ala. Untuk benda yang tak baik, al-idlal, menyesatkan, Allah Ta'ala akan letak verb fi'il. Sebab itu bukan sifat Allah, itu pilihan manusia itu sendiri. Seterusnya dalam menyifatkan syaitan, dalam menyifatkan syaitan, dalam Allah Ta'ala menyifatkan sifat al-idlal, menyesatkan, daripada adalla yudhillu idlalan. Adalla yudhillu idlalan. Ketika mana Allah Ta'ala menyifatkan syaitan dengan sifat idlal, menyesatkan, Allah Ta'ala tak letakkan verb fi'il, tapi Allah Ta'ala letakkan isim. Tuan-tuan lihat, sebab sifat menyesatkan ni sebati dengan jiwa syaitan. Syaitan ni memang dah sifat dia sifat menyesatkan. Tak ada syaitan yang mengajak kepada kebaikan. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, dia kata syaitan ni itulah kali pertama terakhir dia cakap benar. Ketika mana syaitan mencuri mencuri harta zakat. Mencuri harta zakat, malam pertama Abu Hurairah dapat tangkap. Nak bawa pergi kat Nabi, dia kata aku tak nak ulangi. Malam yang kedua perkara yang sama, dapat tangkap lagi. Jadi dia kata aku tak nak ulangi lagi. Aku miskin, anak isteri aku semua nak perlukan makanan. Okey, tak apa. Dan dia berjanji, bersumpah tak nak buat lagi. Dan dia bagi tahu Nabi, Nabi kata esok orang yang sama akan datang lagi. Malam yang ketiga dia datang lagi curi. Dia manusia datang curi. Jadi tangkap. Bila tangkap, dia kata kali ni aku tak akan lepaskan, aku nak bawa kamu berjumpa dengan Nabi SAW. Apa jawapan lelaki tadi? Dia kata aku demi Allah aku nak mengajar satu ilmu kepada kamu. Apa dia? Iaitu bila kamu baca ayat kursi sebelum tidur, syaitan tak akan ganggu kamu daripada awal tidur sampailah kamu bangun tidur. Abu Hurairah lepaskan dia sebab dah berjanji, dia ajar satu ilmu, aku lepaskan. Dia nak mengajar satu ilmu dan Abu Hurairah kena lepaskan dia. Sekarang dia dah mengajar satu ilmu, Abu Hurairah lepaskan. Dan Abu Hurairah jumpa dengan Nabi. Nabi kata wallahi demi Allah, itulah syaitan, zaka syaitan. Itulah, dia tak pernah cakap benar, wa huwa kadzub, dan dia itulah pertama kali cakap benar. Jadi syaitan ni tak memang, kalau sekali dia cakap benar, mana sifat tu sifat dah lazim dengan dia, berdusta, menyesatkan. Okey. Jadi sebab itu untuk syaitan diletakkan isim. Tuan-tuan lihat dalam suratul Qasas ayat ke-15 juzuk yang ke-20. Tuan-tuan buka 3 lay, 1 lay, 2 lay, 3 lay. 3 lay juzuk yang ke-20. Di tengah-tengah tu lah.
hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Ini kisah Nabi Musa lah. Dia pergi lempang ke tumbuk ke seorang bangsa Qibti, bangsa Fir'aun. Berlaku pergaduhan Bani Israel dengan seorang Bani Israel dengan seorang Qibti. Qibti ni bangsa Fir'aun. Jadi seorang lelaki Bani Israel minta tolong dengan Nabi Musa. Nabi Musa pukul sekali, lempang ke tumbuk ke sekali, terus mati. Innahu aduwwum mudillum mubin. Okey, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Sesungguhnya ini, perkara ini, syaitan ini, innahu, sesungguhnya syaitan ini, aduun, adalah musuh, mudhillun, yang menyesatkan, mubinun, yang sangat jelas. Jadi Quran tak menyatakan innahu aduun yudillu mubin. Dia tak sebut yudillu fi'il, tapi dia letakkan isim kerana mudil, sifat menyesatkan, sebati dengan syaitan. Jelas Seterusnya kita lihat apa lagi ayat yang menunjukkan syaitan ini sifat dia wasfan sabitan, sifat yang sabit bagi dia. Itu isim. Ada ketikanya Quran gunakan syaitan ni menyesatkan, gunakan verb fi'il. Ada juga. Tuan-tuan lihat dalam suratul Haji ayat ketiga, ayat keempat. Apa ayat dia? Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Juzuk ke-17 suratul Haji, daripada juzuk 17 adalah 5 line plus 1 page. Daripada juzuk 17 suratul Haji. Tuan-tuan lihat juzuk 17 di mana 17 tuan-tuan lihat 16 17. Okey. Tuan-tuan buka 5 line plus 1 page Ayat ke berapa dah? Ayat ke-45, ayat ke-34. Okey, muka surat 332. Wa minan nasi man yujadilu fillah, di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, bi ghairi ilmin, wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan mengikut setiap syaitan yang sangat jahat. Marid adalah kita panggil sirah mubalaghah atau wazan fa'il, yang sangat melampau, sangat jahat. Kutiba alaihi annahu man tawallahu, yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu bahawa barang siapa yang berkawan dengan syaitan, man tawallahu, siapa yang berkawan, bersahabat dengan syaitan, menjadikan syaitan sebagai pemimpin dia, fa annahu yudhilluh, sesungguhnya syaitan akan menyesatkannya, dan wa yahdihi ila azabis sa'ir, dan juga membawanya kepada azab neraka sa'ir. Tuan-tuan lihat azab neraka yang menyala-nyala. Nampak tak dalam ayat ini? Tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan perhatikan indahnya keajaiban ayat Quran ini. Syaitan ni sepatutnya tak perlu dah letak verb fi'il, sebab syaitan ni dah sebati dengan diri dia, perlu diletakkan wasfan thabitan, sifat yang sabit, yang kukuh dalam diri dia, berdusta, menyesatkan orang, menghasut orang. Okey, diletakkan isim dah cukup. Tetapi dalam suratul Haji ayat yang keempat ini, Quran sebut fa'annahu yudilluh, sesungguhnya syaitan menyesatkan manusia, wa yahdihi, dan membawa manusia itu kepada neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan perhatikan yudillu, sebab apa diletakkan verb fi'il,
sepatutnya diletakkan isim fa'annahu mudilluhu. Sesungguhnya syaitan adalah sifat dia membawa manusia, membawa sifat dia menyesatkan manusia, wa muhdihi, dan juga membawa manusia kepada azabis sa'ir. Sekarang Quran nak bagi tahu kepada kita dalam suratul Qasas, tuan-tuan tanda ayat ke-15, suratul Haji ayat yang keempat, nak bagi tahu syaitan ini dalam suratul Qasas diletakkan mudillun kerana syaitan sifat dia wasfan thabitan, sifat yang thabit, yang ada, yang kukuh, yang tetap dalam diri syaitan adalah sifat dia memang menghasut manusia, menyesatkan manusia. Okey. Sebab apa dalam suratul Haji diletakkan yudillu verb fi'il? Sebab nak memberi tahu adalla yudillu verb ni fi'il adalah tajaddud. Apa itu tajaddud? Selepas satu kesesatan dia buat. Selepas tu satu kesesatan. Tajaddud, sentiasa memperbaharui kesesatan. Selepas dia sesatkan, orang ni sesat lagi, menyesatkan lagi. Sama ada disesatkan orang yang sama, ataupun selepas sesatkan orang, sesat orang lain pula. Ataupun orang yang sama dia sesatkan lagi. Kita nak letakkan verb fi'il tajaddud. Syaitan pernah berkata bagi pihak diri dia, wa udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Ni syaitan kata ni dalam surah An-Nisa ni ayat ke berapa? 119. Berapa lai tu? 8 lai, juzuk yang kelima. 8 lai juzuk yang kelima. Apa ayat dia? Wala udillannahum wala amuran wala udillannahum wala umanniyannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Okey, wala udillannahum, aku pasti. Nampak lam tu lam taukid tu, lam berbaris atas taukid. Udillannahum, nun tu nun thaqilah, nun yang bersabdu. Asalnya adalla yudillu udilluhum. Mana asalnya apa? Wa udilluhum wala ni daripada manna yumanni. Manna fa'ala yuf'ilu, manna yumanni. Tapi diletakkan wala udillannahum, asalnya wa udilluhum. Okey, diletakkan nun thaqilah menunjukkan taukid, diletakkan lam di awal ayat berbaris atas juga adalah lam tu lam taukid. Pasti syaitan janji dengan diri dia ni, pasti dan pasti aku akan menyesatkan anak Adam, wala udillannahum wala umanniyannahum, pasti dan pasti aku akan memanjangkan cita-cita, memberi angan-angan yang panjang kepada manusia. Okey, itu diletakkan verb juga, verb. Sebab apa? Adalla yudillu verb. Sebabnya adalah nampak kita bagi tajaddud, sentiasa dia akan menyesatkan lagi dan lagi manusia, dan sentiasa akan memberi angan-angan yang panjang lagi dan lagi kepada manusia. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala menjadikan sifat syaitan yang sabit dan juga mutajaddid pada idlal. Untuk menyesatkan ini, Allah Ta'ala letak untuk syaitan, dinisbahkan kepada syaitan, verb pun ada, fa'il pun ada. Okey, seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan sifat zatnya yang tinggi, yang maha tinggi, yang sabit dan juga mutajaddid al-hidayah, Allah Ta'ala meletakkan verb pun ada, fa'il pun ada. Nampak Untuk syaitan, yang pertama tuan-tuan faham, untuk syaitan Allah Ta'ala letakkan isim pun ada, fa'il pun ada, noun pun ada, verb pun ada. Untuk apa? Sesat, al-idlal. Adalla yudillu pun ada, mudillun pun ada. Tapi untuk Allah yang maha tinggi, Allah Ta'ala letakkan dua sifat, satu sifat iaitu ada dua juga, fa'il pun ada, isim pun ada, iaitu lawan kepada idlal, iaitu hidayah. Hidayah, kita lihat hidayah, Allah Ta'ala ada kala meletakkan hada yahdi, Allah Ta'ala memberi hidayah. Ada ketikanya Allah Ta'ala tak letakkan verb fi'il, Allah Ta'ala letakkan isim hadin. Dua-dua ada, kerana nak bagi tahu Allah Ta'ala sentiasa memberi hidayah, satu hidayah kepada manusia. Okey,
Kemudian sebab apa diletakkan noun isim? Kerana hidayah itulah sifat Allah Ta'ala memberi benda yang baik kepada manusia, sifat yang lazim. Okey, tuan-tuan lihat di dalam juzuk yang ke-17 suratul Haji, ayat ke-54, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, yang kita bincangkan tadi, lahadi, hadi. Lam tu jangan, ni lam tu lam taukid bari atas. Perkara yang kedua, suratul Furqan. Suratul Furqan juzuk yang ke berapa tu? Juzuk yang ke-19 suratul Furqan, juzuk yang ke-19 ayat yang ke-31. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Okey, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ni ayat apa? Ayat ke-31 suratul Furqan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Okey, juzuk 19, page yang pertama, juzuk 19, page yang pertama bawah sekali, ayat second last sebelum bawah. Tuan-tuan lihat, wa kafa bi rabbika hadiyan, cukuplah Tuhan kamu. Wa kafa bi rabbi, wa kafa, kafa yakfi kifayatan, cukuplah, membadai, enough, enough. Bi rabbi, bi rabbika, ba tu ba ziyadah, ba tidak memberi apa makna, melainkan dia ziyadah dan memberi makna taukid semata-mata, bi mujarradit taukid. Apakah i'rab bi rabbika? Bi rabbika tu, ba tu adalah huruf jar, rabbika majrur. Rabbika majrur. Sebenarnya bi rabbika dari segi lafaznya, rabbika dari segi lafaznya adalah majrur i'rabnya. Dari segi mahal, makna tempat itu, dari segi mahalnya dia adalah marfu', jadi khabar kepada kafa. Bukan khabar, jadi fa'il kepada kafa. Okey, kafa adalah verb fi'il, bi rabbika ba tu ziyadah. Asalnya apa? Asalnya wa kafa rabbuk, wa kafa rabbuka hadiyan wa nasiran. Okey, cukuplah Tuhan kamu. Nampak wa kafa rabbuka, asalnya rabbu jadi fa'il, tapi dari segi i'rabnya, dari segi lafaz, dari segi lafaznya adalah majrur kerana dimasuki oleh huruf jar, ba tu huruf jar. Okey, ni tuan-tuan kena belajar dalam i'rab, dalam apa, dalam nahwu ada huruf jar, ada majrur. Okey, kemudian dari segi makna ataupun mahal, tempat itu adalah tempat rafa' kerana dia fa'il, tapi tak boleh baca rabbuka kerana ada ba tu huruf jar, bi rabbika. Okey, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhan kamu hadiyan. Ini mautinus syahid kita, perbincangan kita. Hadiyan adalah ismul fa'il daripada hada yahdi. Tuhan kamu iaitu Allah Ta'ala, hadiyan, pemberi hidayat, nasiran, pemberi pertolongan. Sebab itu tidak diletakkan hadiyan, pemberi petunjuk, tidak diletakkan verb fi'il, kerana hadiyan adalah sifat yang thabit, yang mustaqir, yang hasil, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ketikanya dalam suratul Maidah ayat yang ke-16, juzuk yang ke-6, juzuk yang ke-6, hidayat ini, hada yahdi hidayatan fahuwa hadin, ada ketikanya diletakkan isim noun, dinisbahkan kepada Allah, dan ada ketika diletakkan verb fi'il, dinisbahkan kepada Allah. Apa dia? Suratul Maidah ayat yang ke-16, 4 lay plus 1 page, bermula daripada awal juzuk yang ke-6, 4 lay plus 1 page, iaitu ayat tengah-tengah, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim
wa yahdihim ila siratim mustaqim. Okey, yahdi bihillah. Allah Taala memberi petunjuk dengan sebabnya. Memberi petunjuk kepada siapa? Man. Jadi ismul, jadi maf'ulun bih. Man tu ismul mausul, dari segi kalimah tersebut man tu ismul mausul, tetapi dari segi i'rabnya man itu adalah maf'ulun bih, iaitu siapa yang terima hidayat, iaitu man, orang yang ittaba'a ridwanahu, mencari keridhaan Allah. Okey, orang yang mencari keridhaannya, subul salam, jalan-jalan yang selamat. Okey, yahdi bihillah, yahdi verb, fi'il dinisbahkan kepada Allah. Ada lagi dalam surah Yunus ayat ke-35, qulillahu yahdi lil haqq. 6 lai juzuk yang ke-11. Juzuk 11, tuan-tuan buka 6 lai, ada ayat-ayat atas tu. Qulillahu yahdi lil haqq. Katakanlah Allah lah pemberi hidayat kepada kebenaran. Jadi cukup sekadar itu contoh yang kita bagi tahu ni begitu banyak. Contoh yang kita bagikan begitu banyak, iaitu Allah Subhanahu wa taala dalam mensifatkan Allah hadin, yahdi, memberi petunjuk. Ada ketikanya verb fi'il, ada ketikanya noun iaitu isim. Kerana sifat Allah sifat yang sabit, yang mustaqir, wasfan sabitan, adalah sifat hadi, hadin, pemberi hidayat. Kenapa diletakkan verb? Kerana Allah Ta'ala sentiasa mutajaddid, sentiasa lagi dan lagi memberi hidayat kepada manusia. Di antara keindahan, keanihan, keajaiban, kesenian dalam bab yang kita bincangkan ini, dalam bab isim dan juga fi'il, tuan-tuan boleh lihat secara halus lagi, secara mikro lagi, apa dia? Iaitu dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-25. Tuan-tuan lihat ayat ke-25 juzuk yang ke-27. Juzuk yang ke-27 dalam page yang terakhir lah, page yang terakhir juzuk yang ke-27. 10 lai lah. Satu juzuk ada 10 lai. Yang page yang ke-10 lai tu. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Adakah telah datang kepada kamu kisah cerita dhaifi Ibrahim, tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mana mereka tetamu tadi masuk berjumpa Nabi Ibrahim, mereka kata salaman, sejahtera. Qala, Nabi Ibrahim kata salamun qaumun munkarun. Salam, sejahtera juga. Kaum yang munkarun, yang mungkar. Mungkar ni mana apa? Yang tak dikenali, tak tahu siapa dia. Bukan ke orang kawasan ni, tak tahu siapa dia. Tetamu Nabi Ibrahim AS. Tetamu Nabi Ibrahim AS. Sebenarnya mereka ni siapa? Mereka malaikat. Mereka transit je. Sebenarnya mereka nak pergi musnahkan, nak terbalikkan kampung Nabi Lut, kampung kaum Nabi Lut. Tetapi mereka singgah dulu, transit dulu. Di mana? Di airport, iaitu di transit di mana tu? Di rumah Nabi Ibrahim dulu, singgah dulu, makan minum. Tapi malaikat tak makan, tak minum. Nabi Ibrahim hidang macam-macam kambing, bi'ijlin hanid, anak kambing baru panggang. Mereka tak nak makan sebab mereka malaikat. Memang mereka tak makan lah. Mereka tak makan, tak minum, tak kahwin. Okey, cuma mereka transit saja atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi berita gembira lah tentang kelahiran anak daripada Nabi Ibrahim AS. Okey, perbincangan kita bukan di situ. Itu dari segi tafsir lah. Cuma dari segi bahasa Arab kita nak kupasnya secara mikronya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu perbezaan antara dua salam tadi. Nampak tak? Ayat yang ke berapa? 25. Faqalu salama. Malaikat bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, memberi salam. Salam. Nabi Ibrahim jawab qala salam qaumun munkarun. Jadi maknanya malaikat pun sebut salam, Nabi Ibrahim pun sebut salam. Cumanya tuan-tuan kalau perhatikan betul-betul baris dia lain. Salamun adalah isim, sejahtera, isim. Baris dia mansub. Kemudian salamun, sejahtera juga, isim juga. Cuma baris dia baris dhammah.
Dalam bahasa Arab, bila baris yang lain ini kita kena lihat, terutama dalam satu kalimah. Okey, sekarang tuan-tuan kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran ini, Quran menjadikan salam daripada para malaikat diletakkan apa? Baris atas, salaman. Kerana apa diletakkan baris atas? Nanti kita nak sebut. Kemudian yang keduanya, salam daripada siapa? Salam daripada salam daripada siapa? Salam daripada Nabi Ibrahim diletakkan salamun. Sebab salam berbaris atas dengan berbaris dhammah tak sama. Salam berbaris atas ni sebab apa baris atas? Kerana dia ditakdirkan fi'il sebelum dia. Sebelum daripada salaman ada fi'il yang ditakdirkan. Apa dia? Salaman sebelum dia ada fi'il, ada verb, iaitu tapi tak nampak pada tulisan, tapi ada pada minda, pada zihin, pada mind kita ada. Apa dia? Iaitu nusallimu salaman. Nusallimu salaman. Makna ada verb fi'il, salaman adalah noun, isim. Okey. Maknanya apa? Nusallimu verb, salaman adalah maf'ul mutlaq. Maf'ul apa? Mutlaq. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat lagi, Nabi Ibrahim pun beri salam juga. Qala salamun. Nabi Ibrahim kata salamun, sejahtera. Cuma baris depan. Bila baris depan, maknanya dia adalah mubtada. Mubtada, isim. Alaikum adalah jadi khabar, jumlah jar majrur. Jadi maksudnya salamun alaikum, sejahteralah, sejahtera ke atas kamu. Okey. Jadi tuan-tuan, salam malaikat dimulakan sebenarnya dengan verb dan juga noun, isim dan fi'il. Manakala salam daripada Nabi Ibrahim adalah noun dengan noun, isim dengan isim. Salamun isim, ala kum, alaikum isim juga. Jadi menunjukkan menunjukkan apa? Alaikum tu huruf jar, tapi dikirakan salam yang pertama, salam Nabi para malaikat, itu salam yang dimulakan dengan fi'il. Salam yang dimulakan oleh Nabi Ibrahim dimulakan dengan isim. Isim dengan fi'il mana lagi kuat? Isim lagi kuat. Bila isim lagi kuat, menunjukkan salam yang diberikan oleh Nabi Ibrahim adalah asbatu wa aqwa, lebih sabit, lebih kuat, dan juga lebih baik berbanding salam daripada malaikat. Isim lebih baik, lebih kukuh, isim lebih sabit, lebih kukuh berbanding fi'il. Okey. Jadi menunjukkan Nabi Ibrahim AS memberi salam, memberi penghormatan kepada malaikat lebih baik daripada apa yang malaikat memberi penghormatan kepada beliau. Nampak? Sebab itu Quran menyebut dalam surah An-Nisa ayat ke-86, 5 lai juzuk yang kelima. Tuan-tuan buka juzuk yang kelima, 5 lai ayat bawah sekali. Wa idza huyyitum bi tahiyyah, apabila diberi salam kepada kamu dengan satu salam, satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka kamu jawablah salam dengan lebih baik daripada apa yang diberi salam. Au rudduha, ataupun bagi sama-sama baik, sama rata. Kalau orang kata assalamualaikum, kita pun waalaikumsalam. Ataupun lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tambah. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Okey. Dalam Tafsirul Kabir, bahawasanya Nabi Ibrahim AS nak menjawab salam kepada para malaikat lebih baik daripada salam malaikat yang diberikan kepada beliau. Jadi kerana itu Nabi Ibrahim letakkan salamun, tak letakkan salaman, tapi letakkan salamun, menunjukkan salam tersebut lebih baik. Sebab itu didatangkan ismiyah, isim, isim, menunjukkan salam doa Nabi Ibrahim kepada malaikat, menunjukkan adal ala dawam wal istimrar, iaitu kesejahteraan kepada malaikat ini menunjukkan istimrar, berterusan dan juga berkekalan.
yang terakhir pada hari ini insya-Allah dalam slot tadabbur kita lihat yang terakhir, iaitu mengenai dengan firman Allah, mengenai dengan lisan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mereka bawa datang kepada Nabi Yaqub, mereka bawa datang apa? Baju yang dilumurkan dengan darah, damin kadhib, darah yang dusta. Mereka kata Nabi Yusuf kena makan serigala, padahal itu darah yang mereka lumurkan sendiri pada pakaian Nabi Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Nabi Yaqub sabar yang cantik, sabrun jamil. Bal sawwalat lakum anfusukum, Nabi Yaqub kata apa? Bal sawwalat, mereka ni menghiasi, hias diri kamu, yang menghiaskan untuk kamu. Makna kamu reka-reka cerita ni. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah Ta'ala adalah al-musta'an, yang diminta pertolongan ke atas apa yang kamu sifatkan. Tonton, lihat perbincangan kita di mana sabrun jamil. Sebab apa diletakkan sabrun? Sebab apa diletakkan sabrun marfu', tak letakkan fasabrun, tapi letakkan fasabrun, bukan rad fasabrun tapi fasabrun. Sebab apa marfu'? Kerana ditakdirkan jumlah ismiyah yang mana Nabi Yaqub nak menguatkan dirinya ke atas sabar yang berpanjangan, yang konsisten, yang berterusan, yang mana Nabi Yaqub tak tahu kesudahan. Bilakah kesudahan, kesedihan itu akan berakhir? Tak tahu. Bila kesedihan itu akan berakhir, Nabi Yaqub tak tahu. Yang penting sabar itu bila titik noktahnya tak tahu. Fasabrun jamil. Okey. Kemungkinan sampai seumur hidup dia bersedih kehilangan Nabi Yusuf AS. Sebab itu tidak diletakkan sabran. Kerana bila letakkan sabran baris atas, maknanya ada takdir asbiru sabran, aku bersabar dengan satu kesabaran, tapi ada hadnya. Tapi bila letak fasabrun jamilun, makna letakkan isim, makna kesabaran tersebut tidak ada pengakhirannya. Kesabaran tersebut tidak ada noktahnya. Jadi menunjukkan bila diletakkan sabran baris atas, verb letakkan asbiru sabran, jadi maksud ada had, ada kesudahannya, ada titik noktahnya, menunjukkan kesabaran itu kemungkinan akan berubah menjadi yang tak sabar, menjadi marah. Kesabaran tadi mungkin akan menjadi marah. Makna bukan kesabaran yang berterusan. Tapi bila mana Quran sebut sabrun jamil, makna wattana nafsahu, Nabi Yaqub telah tanam, pacak dalam diri dia kesabaran yang bersungguh-sungguh, walaupun sehingga ke akhir hayatnya. Kehilangan Nabi Yusuf, dia tetap terima ketentuan ini. Jadi tuan-tuan yang berada dalam kesedihan yang tidak ada jalan keluar, tuan-tuan baca kisah Nabi Yusuf AS. InsyaAllah kemurungan, kehibaan, kesedihan yang meliputi ataupun yang mengelilingi tuan-tuan dan juga puan-puan, akhirnya bila tuan-tuan baca kisah Yusuf, baca terjemahan dia, tuan-tuan akan hilang semua kesedihan, semua masalah akan hilang. Kerana apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, lebih besar ujiannya. Dan di akhir kisahnya, Allah Ta'ala membuka satu ruang yang mana dahulunya orang yang dihina, orang yang dijadikan hamba, orang yang tak ada nilai, yang dibuang oleh adik-beradik yang sendiri, akhirnya diangkat menjadi Menteri Kewangan Mesir. Seperti mana kesedihan yang menimpa Nabi Yaqub AS, kesedihan yang tidak dapat diterima, yang mana telah membutakan matanya sendiri kerana kesedihan, tangisan yang terlampau banyak. Last sekali Allah Ta'ala celikkan kembali matanya dan bertemu dengan anak kesayangannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ulama' kata, siapa yang tak ada jalan keluar dah ni, hayati kisah Nabi Yusuf.
insya-Allah di sana ada jalan keluar. Di sana kamu akan lihat berkat kesabaran kamu, kesusahan kamu. Allah Ta'ala tidak akan timpakan kesusahan kamu. Allah Ta'ala tidak akan memberi tekan hidup kamu, sehinggalah di akhir nanti kamu akan mendapat kemanisan atau jalan keluarnya, insya-Allah Ta'ala. Okey, jadi sekarang ini kita akan lihat sikit mengenai dengan Qamus Al-Quran, insya-Allah slot yang kedua, Qamus Al-Quran. Okey, tuan-tuan lihat huruf sa, kita perbincangan kita dalam huruf sa di mana ya, pada muka surat yang ke-7 ke-80 ke-81. Semalam kita dah bacakan mengenai dengan subur, kecelakaan. Sabbata, melemahkan semangat. Hari ini kita akan lihat sabaya, iaitu subat, iaitu berkumpulan-kumpulan, jemaah yang berpecah-pecah. Jemaah, satu jemaah. Tuan-tuan lihat dalam surah An-Nisa Subat. Dia bukan sabat. Sabat tu makna tetap. Tuan-tuan, kalau sabat, sabata yasbutu sabatan. Baris jangan salah. Sabat maknanya tetap. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertempur dengan satu kumpulan grup musuh, fasbutu, tetap, jangan kamu lari daripada medan peperangan. Fasbutu, suratul Anfal juzuk ke-10. Tuan-tuan buka juzuk yang ke-10, page yang pertama bawah sekali. Page yang pertama bawah sekali, juzuk ke-10. Itu fasbutu, daripada sabata yasbutu sabat. Tu sabat. Ni subat. Baris tu lain, subat. Subat ini dalam juzuk yang kelima, 4 lai juzuk kelima. Tuan-tuan lihat 4 lai juzuk yang kelima. Di mana ya? Muka surat 89. Ayat ke-71. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Wahai orang yang beriman, bersiap sedialah kamu, berhati-hatilah kamu. Fanfiru, maralah ke medan pertempuran, subatin, secara berkumpulan-kumpulan, berkelompok-kelompok, mutafarriqin, subat, ataupun marilah bersama-sama, awin firu jami'a, serentak. Maju dalam medan peperangan, sama ada berkelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan, kumpulan ni belah sana, kumpulan ni sini, kumpulan ni sini, kumpulan ni sini, ataupun awin firu jami'a, semua sekali serentak pergi. Okey, itu subat. Mengenai dengan perkataan sabit, sabit ni banyak, tapi makna sabit lah ada. Kalau kata rajulun sabitun ataupun rajulun sabtun, sabit ni makna untuk benda yang ada. Okey, benda yang ada, mensabitkan kesalahan, mengadakan kesalahan kepada seseorang. Itu maksud dia. Okey, ada juga kalau asbata yusbitu isbat, asbata yusbitu isbat, mengisbatkan, mensabitkan, itu daripada benda yang tiada kepada ada. Dia tak buat salah, tapi disebabkan perbicaraan last sekali terkena salah kepada dia. Daripada tak ada salah menjadi dia seorang yang bersalah. Okey, ada juga asbata yusbitu ni, makna dia yusabbituk wa yuhayyiruk, mereka telah hayyara, membuat kekeliruan kepada kamu. Tuan-tuan lihat dalam juzuk yang ke berapa ni? Juzuk ke berapa? Juzuk yang ke juzuk ke-9. Tuan-tuan lihat juzuk 9. Okey, tuan-tuan lihat juzuk 9. Tuan-tuan lihat muka surat 180.
Ayat ke-30 surah Al-Anfal. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika mana orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap kamu wahai Muhammad untuk menangkap kamu, liyusbituk, untuk tangkap, memenjarakan kamu, ataupun yaqtuluk, membunuh kamu, au yukhrijuk, ataupun mengusir kamu, menghalau kamu dari bumi Mekah. Okey, yusbitu makna menangkap, memenjarakan. Yusabbitullahu alladhi, mengukuhkan. Yusabbitullahu alladhina amanu. Tadi muka surat berapa? Ayat yang ke-30, muka surat 180. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Tuan-tuan boleh buka dalam juzuk yang ke-13. 9 lah juzuk 13 Di sana ada. Cukup sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan sambung pada perkataan yang berikutnya, iaitu sajim-jim, insya-Allah. Okey. Ya tuan-tuan, akhir kalam perbicaraan kita, jangan lupa tekan butang share, sama-sama kita manfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Kemudian jangan dilupakan juga apa nama ni, tuan-tuan terlepas pengajian kita boleh ikuti live, boleh ikuti pengajian kita, playlist kita di page Pusat Tahfiz At-Taqwa Facebook ataupun di YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi.